Dah boleh start. Okay, cikgu boleh start cikgu kan? Boleh, insyaAllah. Hello, dengar tak? Okay, kita start je kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang yang saya hormati Cikgu Yusri, yang saya kasihi rekan-rekan saya sekalian. Okay. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Ahmad Aizat bin Muhammad Rustalizam. Saya Umi Syafiqah binti Abdul Rahim. Nama saya Nurrobiatul binti Nur Hisham. Nama saya Muhammad Azim bin Badaruddin. Okey, tujuan untuk kami meeting dengan Cikgu Yusri, tujuan untuk temu buat bagi mengumpul maklumat tentang pentadbiran sekolah dan pengurusan organisasi sekolah. Jadi sebelum tu saya ingin memberi objektif, iaitu kami ingin mengetahui strategi dan hala tuju sekolah. Seterusnya kami ingin tahu cara pentadbir dalam menjalankan tugas, dan sekali kami ingin tahu tanggungjawab pentadbir dalam menjalankan tugas. Okay. Seterusnya kita akan ke demografi pentadbir. Okay. Untuk demografi pentadbir, boleh cikgu memperkenalkan nama cikgu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, saya Yusri bin Yusof, berumur 53 tahun untuk tahun ni. Dan sekarang ni jawatan yang disandang adalah pengetua. Dan ini merupakan sekolah yang ketiga saya bertugas sebagai seorang pengetua. Option saya adalah perdagangan dan juga perakaunan daripada Universiti Sains Malaysia. Dan kemudian sebelum itu saya ada membuat khusus pendidikan lepasan ijazah KPLI di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang. Itu untuk diploma pendidikan lah. Dan tempoh perkhidmatan saya ni tahun ini dah mencecah 26 tahun. 26 tahun. Dan sekarang saya bertugas di SMK Tun Said Syekh Barakabah, Nibung Teban, Pulau Pinang, yang merupakan sekolah yang ke-10 saya, okay, dan yang ketiga sebagai seorang pengetua lah. Dan saya di sekolah ni baru masuk 2 minggu, baru berpindah lah daripada kolej tingkatan 6 Haji Zainal Abidin di Georgetown, Pulau Pinang lah. Okay, itu. Dan saya graduate Universiti USM pada tahun 1992. Itu ijazah pertama. Dan kemudian saya sempat menyambung untuk ijazah sarjana ataupun master universiti yang sama, Universiti Sains Malaysia, dalam bidang pengajian kurikulum pada tahun 2007 lah. Okay. Itu sedikit tentang demografi pentadbir saya rasa. Okay. Okay, terima kasih cikgu. Seterusnya kita akan ke soalan yang pertama.
bagaimana cara untuk cikgu melahirkan persekitaran sekolah yang selesa dan selamat. Baik. Baik. Untuk soalan ini, persekitaran sekolah yang selesa dan selamat ni merupakan satu aspek aspek kompetensi sebagai seorang pengetua. Bila kita lead sebuah organisasi seperti sekolah ini, kita kena lihatlah salah satu komponen utama dalam pengurusan dan pentadbiran adalah tentang persekitaran sekolah. Persekitaran sekolah ni dalam bahasa Inggerisnya dipanggil school environment lah. Jadi sebagai seorang pengetua, apa yang boleh menjadi tanggungjawab saya untuk nak memastikan persekitaran sekolah ni selesa untuk warga sekolah ini, termasuklah pelajar, guru-guru, staf ataupun pekerja swasta dan juga ibu bapa yang berkaitan lah di sebuah sekolah. Jadi kalau tanya saya soalan bagaimana untuk melahirkan persekitaran ni, kita kena merujuk kepada satu konsep yang dipanggil konsep sekolah lestari. Okey, kalau konsep sekolah lestari ini dia sangat berkait rapat dengan satu lagi yang kita panggil satu persekitaran yang well-being. Well-being ini maksudnya kesejahteraan sekolah. Jadi bila orang mai ke sekolah ni, dia ada perasaan happy, gembira untuk nak bekerja, ada nilai-nilai keseronokan untuk bekerja, seperti mana yang ditekankanlah sebagai seorang penjawat awam, kita kena berpegang kepada tonggak 12. Tonggak 12. Jadi untuk persekitaran ni apa yang penting, kita nak melahirkannya, kita kena pastikan keadaan-keadaan, kita kena pasti yang pertama, kawasan-kawasan yang boleh menimbulkan resiko kemalangan, resiko kecederaan dan juga resiko kecurian benda-benda yang berada di sekolah lah. Itu dari segi keselamatan. Dan kalau kita dapat tanda ataupun kita dapat tagging tempat-tempat yang beresiko ini, adalah lebih mudah lah. Biasanya saya akan pastikan ada perkataan awas, ada pita, berhati-hati dan sebagainya lah untuk memastikan keselamatan. Di keselamatan juga kita kena sentiasa memantau terutamanya pekerja-pekerja keselamatan. Pastikan mereka ini menjalankan tanggungjawab mereka dengan betul dari segi clocking, jam dan juga peralatan keselamatan mereka ni lah. Okay. Dan untuk yang selesa, dari aspek selesa ni, kita kena sentiasa berusaha untuk mewujudkan satu workplace yang comfort. Yang comfort mean bersih, teratur, ceria. Di dalam kelas pun kita pastikan semua kemudahan-kemudahan untuk pelajar-pelajar di dalam kelas itu terlengkap yang mana yang boleh lah. Pastikan kelas itu dia ada attraction, dia ada tarikan untuk guru masuk mengajar, untuk pelajar-pelajar pun mengikuti kelas tersebut. Jadi dari segi kipas, dari segi tingkap, dari segi pengudaraan, semua tu diambil beratlah di dalam kelas bilik darjah tersebut. Dan perkara yang paling penting adalah kita kena pastikan untuk persekitaran ni, first impression. Bila kita masuk di dalam sekolah, first impression adalah elemen yang sangat penting. Sebab dia akan tangkap kepada minda kita sebagai orang yang everyday come to the school. Kita dapat aura ataupun kita rasa macam ada sesuatu yang boleh menyebabkan kita nak buat kerja. Bukan kita masuk Allah boringnya, perasaan jemu itu tidak wujud lah. Jadi kita kena pastikan oksigen cukup, pokok banyak dan sebagainya lah. Okay. Baru satu soalan, saya takut dipanjangkan lagi you. Baik, teruskan. Sila. Okay, seterusnya kita ke soalan 2. Saya serahkan kepada Umi Syafiqah. Untuk soalan seterusnya, apakah langkah yang telah dibuat
bagi meningkatkan prestasi murid dari segi akademik dan juga co-curriculum? Okey. Baik, terima kasih soalan ni. Soalan ni dia melibatkan dua, satu akademik dan satu co-curriculum lah. Jadi untuk akademik dan juga co-curriculum ni kita boleh digabungkan. Memang sekolah berfungsi untuk meningkatkan prestasi murid, iaitu kemenjadian murid itu adalah menjadi satu KPI, Key Performance Index, KPI bagi setiap sekolah lah. Jadi sudah pastilah banyak langkah-langkah yang kita ambil, terutamanya dari segi program-program peningkatan akademik. Apakah program-program peningkatan akademik yang kita kena buat supaya pelajar-pelajar kita sentiasa akan meningkat dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Program-program akademik yang kita rancang ni mestilah mencakupi keperluan dan juga mengikut kehendak murid-murid tersebut. Jangan kita buat satu program itu yang bersifat syok sendiri tetapi dia tidak memberi manfaat kepada anak-anak pelajar. Dan program-program ini dia kena sesuai dengan zaman ataupun sesuai dengan masa. Okey. Program-program yang dulu tahun 80-an, 90-an pastinya tidak sesuai kita praktikkan pada zaman 20-an ini. Yang mana zaman sekarang ni kita tahu zaman digital, ya zaman yang melibatkan visuality kan, yang banyak menggunakan online. Jadi program-program itu mestilah bersesuaian dengan masa tersebut. Dan untuk co-curriculum pun begitu. Dulu kita tidak pernah dengar tentang e-sport, betul tak? Ataupun pertandingan yang bersifat online. Tetapi pada zaman sekarang seperti mana saya kata tadi, ianya mestilah bersesuaian dengan masa, bersesuaian dengan zaman, maka kita kena merancang pertandingan-pertandingan yang melibatkan benda-benda teknologi-teknologi yang baru pada zaman sekarang lah. Jadi itulah langkah yang saya cuba buatkan di mana saya bertugas untuk pastikan prestasi pelajar-pelajar itu meningkat dari masa ke masa. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah penambahbaikan yang cikgu rasakan perlu dilakukan dalam sistem pendidikan di Malaysia? Okey. Dan ini satu soalan yang sangat besar sebenarnya. Dia melihat dalam konteks pendidikan di peringkat kebangsaan. Ya, jadi mungkin pengalaman saya boleh komen di sini berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan saya lah. Tentang sistem pendidikan negara kita ni merupakan satu sistem yang sangat lama, sejak sebenarnya sebelum kita merdeka lagi. Tapi pada zaman sekarang ni dia berubah mengikut zaman dan pada saya lah, ni pendapat saya, untuk penambahbaikan saya rasa dalam sistem pendidikan Malaysia ni yang pertama sekali adalah kita tengok aspek guru. Aspek guru lah. Aspek guru ni yang pertama, kalau boleh kena ada langkah-langkah untuk kita mengurangkan beban guru yang sangat banyak. Kita pun tahu pada zaman sekarang dengan melibatkan banyak apps online ini juga merupakan salah satu orang kata bebanan gaya baru yang terpaksa ditanggung oleh guru-guru. Dan itu yang pertama. Dan yang keduanya, mungkin kita kena menyediakan lebih banyak platform, terutamanya untuk melahirkan guru-guru yang cemerlang, guru-guru cemerlang. Dan mungkin pihak kementerian perlu merangka membuka peluang kepada ramai lagi guru untuk nak menjawat jawatan sebagai guru cemerlang, dan juga perlu menyediakan satu skim kecemerlangan itu dengan lebih jelas dan lebih banyak kenaikan dari segi pangkat, dari segi gaji, dari segi peluang untuk guru-guru yang cemerlang ini berkhidmat untuk dan juga berjasa kepada anak bangsa dan juga negara lah. Jadi saya sebut tadi tentang platform
menyediakan platform untuk guru, untuk lebih ramai guru cemerlang, dan juga yang kedua adalah skim guru cemerlang itu sendiri perlu dikaji semula, dirombak dan dibentuk menjadi lebih menarik dan lebih memberi manfaat kepada guru tersebut. Dan waktu begitu juga yang ketiganya, mungkin sistem pendidikan negara kita juga kena membantu dari segi kemudahan yang berada di sekolah, mungkin kena lebih baiklah, maksud saya dari segi kemudahan ICT, berbentuk fizikal dan juga visual. Sebab kita sebenarnya duduk ke arah alam yang digital, jadi kemudahan-kemudahan terutamanya sekolah-sekolah di luar bandar ni perlu lebih banyak kemudahan-kemudahan internet, kemudahan projektor, kemudahan komputer dan sebagainya, gadget-gadget. Jadi ini juga perlu diberi perhatian lah. Kemudian aspek yang kedua dari segi pelajar. Dari segi pelajar pun sistem pendidikan kita ni, sukatan pelajaran kita sebolehnya lebih cenderung kepada sukatan yang berbentuk hands-on. Hands-on ni maksudnya sesuatu kita belajar tu biarlah berdepan, ada kita buat aktiviti dengan lebih banyak, bukan dari segi teori sahaja. Macam pelajar-pelajar kemahiran ini, macam college vocational, okey. Jadi mereka ni lebih banyak apa kita panggil pendekatan hands-on ini diamalkan. Kalau berbanding dengan sekolah biasa ni agak limited, terhad dia punya kaedah pendekatan hands-on ni lah. Dan kita juga perlu menggalakkan pelajar-pelajar ni ataupun project based learning mewujudkan peluang untuk pelajar-pelajar ini sukatan, especially untuk buat projek dalam satu-satu mata pelajaran. Sebab bila kita buat project based learning ini, pelajar-pelajar tersebut dia lebih memahami, lebih menguasai, dan dia boleh master di dalam satu-satu tajuk ataupun satu-satu mata pelajaran. Dan ini sebenarnya telah banyak diamalkan di luar negara lah. Cuma kita ke arah itu, tapi perkara ini ni apa kita panggil budaya PBL ni, budaya project based learning ini perlu diperluaskan dan perlu ditingkatkan di kalangan pelajar-pelajar. Kita juga pada saya lah, pihak kementerian ini dalam sistem pendidikan Malaysia juga perlu memperkenalkan dan juga mengamalkan apa kita panggil kaedah-kaedah pendekatan yang moden, yang menggunakan tools yang moden, apps yang moden di dalam untuk guru-guru kita apply di dalam kelas supaya dapat menarik pelajar-pelajar kita lah. Contohnya macam Canva, macam apa lagi, Prezi, dan juga apa kita panggil Wiser, contoh tiga yang saya sebut di sini lah. Lebih banyak apps yang moden ini ataupun yang terkini ini kita guna di dalam PDPC lah. Tapi guru-guru ini perlu diberi latihan lah. Jadi sementara satu lagi aspek dari segi sekolah, saya rasa lebih banyak authority lah, atau authority, tahu authority maksudnya kuasa yang diberi kepada pihak pentadbir sebuah sekolah untuk nak mengorganize sekolah tersebut. Jadi tidak kita terikat terlalu banyak birokrasi. Birokrasi maksudnya sesuatu yang terlalu banyak protokol. Mungkin sampai masanya authority untuk mencari ataupun untuk hire sendiri guru-guru di luar untuk jadi guru-guru untuk mengajar seperti yang diamalkan di negara-negara yang lebih maju.
Jadi itu yang saya harapkan lah. Okey. Itu saja. Untuk soalan yang seterusnya, bagaimanakah pihak pentadbiran memastikan PDP dijalankan dalam norma baru? Okey. Baik. Sekarang kita tahu bahawa kita banyak terikat dengan SOP-SOP yang telah diperkenalkan dan dikuat kuasa disebabkan oleh MCO ni lah ataupun pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimana pihak pentadbir memastikan PDPC dijalankan? Itu yang pertama sudah pastilah kita perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh KPM. Okey, iaitu dari segi pemakaian pelitup muka, sering apa kita panggil penjarakan fizikal, kita buat kelas pun kita atur mengikut apa jarak 1 meter, lebih daripada 1 meter. Laluan yang kita sediakan pun mestilah bertanda, mesti ada one way, dan juga disediakan alat-alat sanitizer kan, dan sering juga kita buat announcement setiap kali waktu pagi, pada waktu rehat, sebelum balik, dan kita juga buat pendekatan penyuraian, maksudnya nak balik ke sekolah ni tak boleh balik satu kumpulan yang ramai, dia mesti ikut step by step, 5 minit, kemudian 5 minit pertama kelas A, berikutnya kelas B, 5 minit kemudian kelas C. Jadi itulah contoh-contoh pematuhan SOP yang kita laksanakan. Dan untuk PDP pula kita bagi dua lah. Satu, selain pada bersemuka yang mengikuti SOP, satu lagi kita buat PDPC. Kita ada jadual PDPC, iaitu pembelajaran secara online, pelajar-pelajar berada di rumah, dan guru-guru memberi Google Meet ataupun latihan melalui apps yang telah disediakan lah. Dan selain daripada itu, pihak sekolah juga biasanya mengenal pasti pelajar-pelajar yang mana yang bermasalah dari segi kehadiran. Kita akan pergi buat program apa? Ziarah cakna. Kita nak lihat adakah pelajar-pelajar ni apa masalah dia. Okay? Apa masalah dia? Adakah dia tak datang ke sekolah disebabkan oleh kebimbangan penularan COVID-19 ini, ataupun dia motivasi dia terganggu banyak ataupun masalah. Dan dengan cara kita buat ziarah cakna ni, kita lebih memahami dan kita ada kapasiti kita untuk nak menolong pelajar dan pastikan dia tidak PDP dia tidak terjejas. Dan kita juga sebenarnya cuba membantu pelajar-pelajar ni dalam norma baru ni, sebab kita pun tahu bahawa banyak orang dalam keadaan stres, banyak orang dalam keadaan tekanan, ekonomi pun banyak terganggu, ibu bapa, dan kita menyediakan platform apa yang kita panggil, kita buat sesi motivasi oleh kaunselor sekolah. Okay? Jadi kaunselor sekolah ni kalau yang tak dapat bersemuka, kita akan buat secara online. Dan kadang-kadang kita juga jemput bersama dengan waris, untuk kita nak mengurangkan stres ataupun tekanan yang dialami oleh ibu bapa, terutamanya anak-anak pelajar. Okay. Saya harap saya jawab soalan itu. Cikgu, Ya. saya nak tanya sikit kan. Bagi cikgu kan, paling mencabar kan, bagi cikgu paling mencabar masa sebelum COVID ataupun masa norma baru ni untuk cikgu mentadbir sekolah? Okey. Bagus soalan tu. Pastinya lah sewaktu penularan COVID-19 ni lah. Sebab yang pertama disebabkan oleh, ini merupakan satu situasi yang baru. Yang baru maksudnya sebelum ini kita tak pernah pun mengalami situasi yang begini. Dan kemudian sebagai pentadbir, bila kita berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak ni, kali pertama dalam sejarah perkhidmatan dalam sepanjang hidup kita, sudah pastinya dianya memberi tekanan. Kita terpaksa mematuhi
SOP yang ditetapkan, arahan-arahan yang sentiasa berubah. Kadang-kadang kita dapat arahan itu pagi, pukul 8 pagi, pukul 10.30 pagi arahan itu bertukar. Maksudnya itu sangat susah, dan bila arahan itu bertukar, proses untuk kita nak sampaikan, maksudnya kita nak salurkan maklumat yang kita dapat tu kepada guru, kepada ibu bapa, kepada pelajar, kepada masyarakat, dan itu merupakan satu cabaran yang besar. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada Pak Azim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Soalan seterusnya, bagaimanakah cikgu mengagihkan tugas kepada guru dalam sesuatu program yang dijalankan? Okey. Untuk kita nak agihkan tugas kepada guru ini adalah kita kena lihatlah, kita kena lihat sebagai seorang guru, sebagai seorang pengetua, saya lebih kepada gaya kepimpinan gaya kepimpinan yang mix. Maksudnya saya tidaklah terlalu keras, autokratik ataupun terlalu liberal. Liberal ni maksudnya lepas je. Okay? Kalau autokratik ni dia agak berbentuk arahan. Okay? Saya gaya kepimpinan saya adalah bercampur, maksudnya gabungan kedua-duanya lah. Ada masa kita kena banyak menggunakan autokratik, ada masanya kita kena guna lebih liberal, lebih linear. Dan sebab itu dalam nak mengagihkan tugas guru ni, kita kena tengok yang pertama dari segi kepakaran. Apakah kepakaran guru tersebut? Azim, apakah kepakaran guru tersebut? Contohnya kalau guru tersebut dia memang pakar dalam bidang sukan, sudah pastinya tugas-tugas yang berkaitan dengan sukan dan permainan kita akan serahkan pada dia. Tetapi kalau dia memang mahir dalam seni, visual, kerja-kerja yang melibatkan unsur ataupun elemen seni, kita akan bagi pada dia. Okey, dari segi kepakaran. Tetapi kepakaran bukan menentukan segala-galanya. Kita juga kena lihat aspek yang kedua dipanggil komitmen. Okay, sebagai seorang pengetua, kita tahu guru ini tahap komitmen dia macam mana. Adakah dia merupakan komitmen yang tinggi, sangat rajin orang dia, sangat kreatif orang dia. Ada orang yang banyak ilmu tetapi dari segi sikap dia, komitmen dia kurang. Jadi kita tak boleh bagi tugas-tugas yang penting yang melambangkan imej sekolah kepada orang-orang yang macam ni, guru-guru yang macam ni. Jadi komitmen guru tu, tahap komitmen guru itu penting. Okay? Dan sebolehnya lah sebagai seorang pentadbir, saya akan lihat apakah bidang tugas utama dia. Kalau dia adalah guru bahasa Melayu, maksudnya kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang melibatkan bahasa, itu bidang dia, kita akan fokus. Walaupun dia mungkin dari segi kepakarannya kurang, guru baru, ataupun komitmennya pun so-so sahaja, sederhana, tetapi kalau dia memang bidang tu, mau tak mau kita akan agih dia sebagai pembantu, sebagai AJK dan sebagainya. Jadi 3 benda lah. Yang pertama, kepakaran, yang keduanya tahap komitmen, dan yang ketiganya bidang tugas dia, mengikut bidang tugas dia. Okay, Zim? Okey, cikgu, soalan seterusnya. Bagaimana falsafah dan matlamat pendidikan sesebuah sekolah? Okey. Biasanya untuk mencapai falsafah dan matlamat pendidikan sesebuah sekolah ni, sebab sekolah ni dia ada sasaran dia. Untuk pelajar-pelajar SPM, kita nak target berapa dia punya grade purata sekolah. Okey, untuk dalam bidang akademik, dalam bidang co-curriculum, dalam bidang HEM pun sama. Kita pastikan kita nak sasarkan, contohnya dalam HEM berapa peratus kehadiran yang purata untuk setahun, untuk sebulan, untuk seminggu, untuk tiap-tiap hari. Jadi itu adalah orang kata KPI dia.
dan ianya sangat berkait rapat dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara lah, ataupun kita kenali sebagai apa, falsafah FPN, falsafah pendidikan negara, yang mana berkaitan dengan aspek Jerry. Jadi macam mana kita nak memainkan peranan supaya kita nampak kita senada dengan falsafah pendidikan negara. Okey. Falsafah pendidikan sekolah mesti sama, segaris dengan falsafah pendidikan negara. Kita perlulah berpegang kepada pelan perancangan strategik. Perancangan strategik, iaitu setiap sekolah dia ada pelan perancangan strategik dia, jangka panjangnya adalah 3 hingga 5 tahun. Setiap sekolah tu dia kena merangka 3 tahun akan datang dia akan mencapai apa dia punya matlamat dia. Ataupun setengah sekolah dia ambil 5 tahun. Itu pelan dia, pelan perancangan dia. Jadi kalau saya sebagai pentadbir sekolah, itu merupakan satu dokumen utama lah untuk saya rujuk dan saya gerakkan untuk mencapai objektif ataupun mencapai sasaran seperti yang telah dirancang di dalam pelan perancangan strategik. Dan dalam pelan perancangan strategik ni pula dia ada lagi di bawahnya, iaitu pelan taktikal, dan selepas itu kita ada pelan operasi, dan ketiga-tiga itu sentiasa menjadi rujukan kepada kita untuk mentadbir sesebuah negara supaya falsafah dan matlamat pendidikan sesebuah sekolah itu tercapai. Okay, Zim? Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah pentadbir menguruskan isu kewangan yang tertunggak? Contohnya, guru yang terpaksa mendahulukan duit mereka untuk sesuatu program. Bagaimanakah pentadbir menguruskan isu kewangan yang tertunggak? Betul? Betul. Okey. Baik. Soalan ini dia lain sikit, dia melibatkan kewangan. Kewangan juga merupakan satu aspek yang sangat penting lah. Sebagai seorang pentadbir, kita diamanahkan untuk membelanja atau menggunakan kewangan, duit kerajaan ini yang asalnya daripada rakyat dengan cara yang terbaik lah. Tanpa ada pembaziran, tanpa ada penyelewengan. Jadi untuk memastikan pengurusan dana ataupun kewangan sekolah ini berjalan dengan lancar, supaya tak ada yang perbelanjaan itu kita berhutang dan sebagainya tu, saya pastikanlah di awal tahun kita akan buat belanjawan lah. Bagi setiap satu unit, contohnya panitia, tiap-tiap panitia dia kena ada bajet dia ataupun belanjawan dia. Okey, peruntukan dia katakan 2,000 untuk setahun, apa yang dirancang, apa perbelanjaan yang bakal dibuat, nak beli apa dan apakah program yang dijalankan itu, berapa kos dia, semua kena rancang di awal tahun. Setelah itu kita juga selain daripada bajet awal ataupun belanjawan awal ini bagi setiap unit, kita juga pastikanlah perbelanjaan yang dijalankan, yang dibuat sepanjang tahun mesti mengikut prosedur kewangan yang menjadi panduan kepada kami pentadbir sekolah untuk menggunakan wang-wang tersebut. Dan selain itu juga pekeliling kewangan juga perlu dirujuk oleh pentadbir sekolah. Dan kalau kita buat tiga-tiga ini, makanya saya rasa tidak adalah isu kewangan yang tertunggak ataupun berhutang ataupun perbelanjaan yang melebihi peruntukan yang kita terima. Okey. Cikgu, saya ada soalan sikit. Contohnya kan, untuk isu kewangan ni kan, dia duit daripada ATM untuk setiap sekolah.
Maksudnya peruntukan daripada KPM. Adakah peruntukan tu dia lewat ataupun dia cepat untuk satu-satu sekolah? Boleh ulang suara? Tak clear ya? Okey. Untuk isu kewangan, setiap clear. sekolah kan, dengar Iwan? Okey, untuk setiap sekolah, untuk setiap sekolah, KPM akan turunkan peruntukan. Jadi adakah KPM dia bagi duit tu dalam masa yang ditetapkan ataupun ada lewat, ada cepat untuk sekolah guna pakai duit tu? Jelas tak cikgu? Dengar. Tak jelas. Hello? Hello cikgu. Cikgu dengar tak suara saya? Ya. Cuba cakap. Cikgu dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Maksud Amir tadi kan KPM sediakan peruntukan untuk sekolah ke sekolah. Okey. KPM bagi peruntukan tu pada tepat waktunya ataupun awal ataupun lebih pada waktunya? Yang sekolah patut gunakan lah. Contohnya masa awal tahun ni kan. Itu soalan Amir tadi. Ulang balik, lost pula. Di tengah-tengah tadi lost. Yang tengah-tengah tadi soalan dia Amir tanya KPM dia bagi peruntukan. Setiap sekolah dia akan dia bagi peruntukan kan. Peruntukan tu dia bagi tepat pada waktunya ataupun lebih pada waktunya ataupun dia bagi awal. Cikgu, lain cikgu. Saya dapat sikit tadi, katakan peruntukan tu tepat pada masanya. Okey, maksudnya adakah peruntukan itu diterima tepat pada masanya ataupun awal ataupun lewat, itukah? Betul. Ya, betul cikgu. Okey. Baik, sebenarnya peruntukan ini turun 2 kali. Dua kali. Jadi biasanya di awal tahun sekali, okey. Dan kemudian dia akan buat pelarasan pada bulan 7 atau bulan 6. Jadi 2 kalilah. Jadi tidak timbul masalah orang kata masa kita nak guna tu kita tidak ada peruntukan. Jadi 2 kali ini saya rasa adalah cara yang terbaiklah. Jadi kita tidak timbul untuk kita berhutang atau tak cukup duit masa kita nak pakai. Okey. Okey, seterusnya saya pergi soalan seterusnya. Cikgu dengar tak? Okey kah, Amir? Okey cikgu, jelas. Cikgu dengar suara saya dengar, tak? Saya dengar. Okey. Seterusnya saya pergi soalan yang seterusnya. Bagaimana Saya dengar. Okey. Bagaimana cikgu memainkan peranan dalam menguruskan pentadbiran sekolah dengan baik? Okey. Untuk mentadbir sekolah dengan baik senang je. Okey, kita kena ada model. Model yang kita guna pakai. Kalau seorang pengurus ni dia kena ada model. Kalau saya menggunakan apa dipanggil PDCA. Okey. PDCA. Maksudnya kalau nak buat sesuatu apa pun, kita nak mengurus sekolah ni, saya akan menggunakan PDCA. PDCA ni, P ni bermaksud plan. Okay. D
merujuk kepada do. C merujuk kepada check. Dan A merujuk kepada action. Jadi PDCA ni merujuk kepada plan, do, check, action. Okay. Jadi dalam apa kita buat tu, kita plan, lepas tu kita buat, do, kemudian kita check adakah yang tindakan kita do itu adalah betul ataupun tidak, atau perlu penambahbaikan, dan lepas itu kita akan action balik berdasarkan kepada yang kita buat langkah yang ketiga tadi, iaitu check. Jadi kalau kita amalkan satu modul sebagai asas kita dalam mentadbir sekolah, maknanya kita tak ada masalah lah untuk nak mengurus dengan baik. Okey, Rabiatul. Okey, soalan seterusnya. Bagaimana cara cikgu meningkatkan kualiti guru bagi memastikan kecemerlangan sekolah? Okey, baik. Yang pertama sekali, untuk meningkatkan kualiti guru supaya sekolah jadi cemerlang. Okey, jadi yang pertama saya nak guru-guru, biasanya saya akan sentiasa tekankan guru-guru ini memiliki ataupun mengamalkan nilai-nilai profesional. Professionalism lah. Teacher professionalism. Okey, jadi apa tindakan, apa kerja yang dibuat oleh guru mestilah berlandaskan kepada professionalism. Jadi kalau kita anggap diri kita ni profesional, jadi mudahlah kualiti guru tu pun semua orang pandang lebih tinggi, dan guru-guru ni pun bekerja dengan lebih semangat, lebih banyak memberi komitmen, dan pastinya dia dapat memberi kecemerlangan kepada sekolah. Jadi tahap profesionalism itu ataupun amalan profesionalism itu mesti menjadi satu budaya di sekolah. Dan yang keduanya, saya menekankan apa yang kita panggil PLC. PLC ini iaitu Professional Learning Community. Yang mana PLC ini biasanya banyaklah diamalkan di sekolah-sekolah, seperti learning walk, seperti video kritik, seperti lesson plan. Jadi benda-benda ini sangat berkait rapat dengan guru ataupun PDP, guru-guru, dan kita sentiasa buat dokumentasi, dan kita akan buat pembentangan untuk kita share di kalangan guru-guru supaya komuniti guru itu satu komuniti yang sangat profesional. Okay. Dan saya juga biasanya yang ketiganya, saya menggalakkan guru-guru sentiasa membuat kajian ataupun penyelidikan, research. Terutamanya di peringkat sekolah ni biasa digunakan adalah kajian tindakan lah. In English we call it action research. Jadi dengan adanya kajian tindakan ini, kita lebih memahami sesuatu isu, dan ianya boleh kita jadikan sebagai rujukan kita nak merancang program atau kita nak buat satu tindakan yang lebih baik pada masa hadapan. Jadi ini perlu menjadi amalan lah. Dan satu lagi, nak meningkatkan kualiti guru ni juga, kita sentiasa kena buat latihan dalam perkhidmatan ataupun LDP di kalangan guru-guru ni, supaya mereka ini terdedah dengan maklumat, ilmu dan juga teknologi yang terkini yang mereka boleh apply di dalam kelas masing-masing. Dan ini, kalau buat ini, guru itu akan menjadi guru yang berkualiti, dan pastinya sekolah akan jadi lebih cemerlang. Okey. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang terakhir, cikgu. Pada pendapat cikgu, apakah aspek yang perlu dititik beratkan dalam perancangan pembangunan co-curriculum dan kurikulum sekolah?
co-curriculum. Okey. Okey. Baik. Okey, untuk soalan terakhir ni benar-benar yang penting lah. Untuk kita nak merancang pembangunan ini adalah dua lah. Satu adalah guru yang berkualiti. Okey, guru yang berkualiti, dan yang keduanya adalah kemenjadian murid. Itu dua aspek yang perlu dititik berat lah. Jadi kalau kita nak melahirkan guru yang berkualiti, kita kena buat sesuatu untuk membantu guru-guru itu supaya menjadi kualiti. Latihan seperti saya kata tadi lah, LDP, PLC, kajian, itu kita nak sediakan guru-guru yang ada tu adalah guru-guru yang berkualiti. Dan yang kemenjadian murid ini, kita kena pastikan pelajar-pelajar kita ni dapat ilmu, okey, duduk dalam persekitaran yang bersesuaian, dan juga mereka ini kita sediakan peluang untuk mereka menggali sebanyak mana ilmu supaya pada masa akan datang mereka ni bersedia untuk menjadi warga negara Malaysia yang berkualiti, ada kelulusan dalam peperiksaan SPM ataupun STP, okey, dan mereka ini boleh menjadi aset negara yang dapat membangunkan negara kita yang tercinta di Malaysia. Itulah yang apa orang kata. Okey. Ya, betul. Ada lagi soalan? Tak ada soalan. Itu soalan tadi. Cikgu, boleh tak saya nak tanya macam mana sekolah anything? Mana cikgu, kamera habis? Hilang. Ya. cikgu dengar tak suara saya? Siapa yang bercakap tu? Saya Nurul Biatun, ada tak? Cikgu punya line slow lah cikgu. Robiatun. Ya. Ya saya. Cikgu dengar tak? Line saya okey kah? Line cikgu sangkut. Saya dengar. Robiatun saya dengar. Sangkut-sangkut. Amir pun saya dengar sikit-sikit. Oh, okey. Cikgu, boleh tak saya So nak macam tahu? mana? Kan sekarang kan kita punya takwim sekolah tu kan dah berbeza. Contoh macam sekarang ni kita start macam tahun sebelum ni kita start sekolah bulan 7 sampai ke bulan 3 kita sekarang ni, maknanya lain tahun lah. Kita punya takwim sekolah tu masuk tahun yang baru lah. So macam mana cikgu nak umur dia dah lain lah. Maksudnya umur contoh umur murid sekarang umur 15 tahun. Lepas tu masuk tahun baru dia dah umur 16 tahun. So macam mana kita nak adaptkan dengan cara pengajaran kita tu, umur budak tu berbeza. Tapi dalam still kita punya pengajaran tu kena sama dengan pengajaran yang tahun sebelum tu lah. So macam mana kita nak tahu lah benda tu? Macam mana kita nak terangkan dekat budak? Cikgu lag. Cikgu, line cikgu sekat-sekat. Oh, line. Okey tak okey? Kalau tak okey, Yang ni okey sikit cikgu. Yang tadi tu dia sekat-sekat sikit. Oh, tadi sekat-sekat.
Dia lama tu dia jadi sekat kot. Dia lama sikit, lepas tu tak sekat. Okay, so dapat tak yang saya bercakap tadi? Kenapa tak berhenti sekejap untuk kalau tak dengar? Yang tu tak apa cikgu, sebab kami ada record video. Nanti untuk laporan tu kami berdasarkan video yang kami record lah. Okey lah. So ada lagi tak apa-apa yang boleh saya bantu? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada lah cikgu. So saya berharap apa yang saya kongsi itu dapat membantu. Cuma sekarang ni saya ucapkan terima kasih. Okay cikgu Okey. Okay, saya ada nak cakap sikit cikgu. Boleh? Okay, saya wakil daripada PJ UPM, rakan-rakan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Yusri kerana sanggup luangkan masa bersama kami hampir 1 jam cikgu. Hampir 1 jam untuk temu bual pentadbir. Jadi saya minta termasuk teknikal. Termasuk teknikal. Jadi saya minta doa daripada Cikgu Yusri supaya kami dapat menjadi seorang pendidik yang berjaya untuk masa depan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Allah. Amin. Okay, all the